Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi. Okay, terima kasih 30 orang yang masuk kelas saya pada hari ini. Yang lagi 10 tu nanti kalau dah masuk, bagi tahu saya sebab saya nak tik nama. Okay. Thank you. Okay, saya nak tik nama sebab nanti kena hantar laporan dekat sekolah. Lepas tu kena hantar laporan dekat kaunselor lah. Okay, so hari ni saya nak sambung. Okay, saya nak sambung yang hari tu. Kita nak belajar akaun penerimaan dan juga akaun pembayaran. Okay, akaun penerimaan dan pembayaran untuk kelab dan persatuan ni dia simple je. Dia tak susah sangat lah. Okay, so apa yang simplenya kita tengok Okay, pertama sekali kena tahulah kenapa kita nak sediakan akaun penerimaan dan pembayaran. Okay, untuk kelab dan persatuan kita tak buat buku tunai, tapi kita akan sediakan akaun penerimaan dan pembayaran. Okay, tujuan dia adalah untuk merekod semua penerimaan dan pembayaran tunai kelab dan persatuan dalam satu tempoh perakaunan. Bermaksud secara tunai kalau hutang kita tak catat dalam tu. Okey, penerimaan dan pembayaran secara tunai. Okey. Okey, so ini yang saya bagi tahu hari tu, apa item penerimaan dan pembayaran. Ini contoh Mungkin ada lah banyak lagi lah, tapi ini antara contoh-contohnya. Okey, yang pertama kita ada yuran ahli. Okey. Kita ada yuran pendaftaran. Okey, kalau masuk jadi ahli kelab tersebut kena bayar yuran pendaftaran lah. Lepas tu mungkin ada bayaran masuk. Bayaran masuk ni mungkin buat pertandingan. So kalau nak masuk pertandingan tu kena bayar bayaran masuk. Okey, derma, sewa gelanggang tenis atau badminton. Kalau kita ada sewa kan. Okey, sewa laci, kutipan sukaneka atau pesta ria ataupun tari menari. Okey. Okey, seterusnya tengok pembayaran tunai. Pembayaran tunai ni maksudnya kita keluarkan duit. Okey, kita keluarkan duit. Okey, kita bayar lah. Okey, contoh kita beli surat khabar dan majalah, kita bayar bil api, bil elektrik, itu namanya kaedah bayaran. Okey, kita bayar insurans, kita beli perabot ataupun alatan sukan. Okey, kita beli alat tulis, kita bayar honorium. Honorium ni adalah sagu hati kepada orang yang menguruskan kelab. Okey. Lepas tu ada hadiah pertandingan. Kalau kita anjurkan pertandingan, kita beli hadiah kan. So kita kena keluarkan duit lah. Okey, lepas tu kursus dan motivasi, dan juga kalau kita ada buat lawatan, so kita kena keluarkan duit. Okey, untuk bayar. Okey, ini adalah akaun penerimaan dan pembayaran. Okey, ini bentuk T Okey, dia bentuk T. Sebelah debit adalah duit masuk, sebelah kredit adalah duit keluar. Konsep dia sama macam buku tunai. Cuma beza buku tunai ada 3 lajur. Okey, tapi akaun penerimaan dan pembayaran 2 lajur sajalah. Okey, butir, lepas tu amount. Lepas tu imbangkan macam biasa. Okey, ada baki BB, ada baki HB. Okey, bila dah habis hujung bulan tu, awak imbangkanlah macam biasa. Okey. Okey, yang ni adalah kalau bentuk format penyata. Okey, ini kalau bentuk format penyata. Okey, sama juga ada baki BB, tambah penerimaan, tolak pembayaran, dapatlah baki HB. Dia simple je, dia tak susah mana pun. Okey, baki BB tambah dengan penerimaan, tolak dengan pembayaran, maka dapatlah baki HB. So ini kalau format penyata. Okey. So sekarang kita tengok contoh soalan. Okey, ini contoh soalan lah. Okey, ada dalam buku teks awak. Okey, contoh kat sini dia bagi tahu pada 1 Januari 2017, baki tunai di bank kelab renang Sungai Chua Selangor berjumlah 21,200. So maksudnya dekat sini Okey, maksudnya dekat sini dia kata baki tunai di bank. Ada berapa? Ada 21,200. Itu yang pertama lah. Maksud itu adalah baki BB. Okey. Lepas tu ini adalah segala penerimaan dan ini adalah segala pembayaran. Okey, semudah je soalan dia kalau keluar kan. Okey, lepas tu dia kata sediakan akaun penerimaan dan pembayaran bagi tahun berakhir 31 Disember 2017 dalam bentuk T dan dalam bentuk format penyata. Okey. So dekat sini dia ada bagi info tambahan lah. Okey, dia kata kalau kita buka akaun penerimaan ni, kita debitkan semua penerimaan, kita kreditkan semua pembayaran. Okey, tu senang je lah. Awak ambil je baki BB ni 21,200. Okey, tambah dengan penerimaan, tolak dengan pembayaran, awak dapatlah baki HB. Mudah sahaja. Okey, sangat mudah yang ni. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, kalau bentuk T tadi kan, awak tengok kan baki BB tadi saya dah bulatkan tadi kat soalan 21,200. Okey. Okey, masukkan semua penerimaan.
Tadi penerimaan yang awak ada yuran ahli, ada bayaran masuk, ada sewa laci, ada sewa kolam. Lepas tu masukkanlah semua pembayaran. Bayaran ada penyelenggaraan kolam, ada kadar bayaran, ada perabot, ada insurans, ada honorium, ada alat tulis, ada kursus dan motivasi, ada belanja am. Lepas tu, baki HB ni dapat macam mana? Okey, baki BB tambahkan dengan semua penerimaan, tolakkan dengan semua pembayaran, maka awak akan dapat baki HB. Okay, sorry saya tekak sekejap minum air. So ini kalau bentuk T lah. Okay, ini kalau bentuk T. So dah dapat baki HB ni, pastikan awak postkan dia sampai ke baki. Okay. Tajuk ni wajib buat tajuk ni mesti buat lah. Tajuk mesti ada. Okay, tajuk ni mesti buat. Kalau tak kita tahu apa benda yang pelajar buat ni kan. Okay, tajuk ni mesti ada. Okay, yang seterusnya. Ini kalau bentuk penyata. Bentuk penyata pun mudah lah. Okay, sebenarnya. Okay. Baki BB 21,200 tadi. Tambahkan dulu dengan penerimaan. Ada yuran ahli, ada bayaran masuk, ada sewa laci, ada sewa kolam. Okay, lepas tu jumlahkan kat sini. Okay, dah jumlahkan kat sini kan. Sebab ni adalah formula. So antara dia menuju ke sini mesti tak ada apa-apa item. So 21,200 tolak dengan 24,000. Tambah sebab ni penerimaan So dekat sini nampak perkataannya tambah. Okay. Tambah RM24,000 dapat RM45,240. Okay. Baru tolak dengan semua pembayaran. Okay, penjualan kolam, kadar bayaran, perabot, insurans, honorium, alat tulis, kursus dan motivasi, lepas tu belanja am. Okay. Jumlahkanlah dekat sini. Pelajar jumlahkan kat sini. Okay, lepas tu jumlah dekat atas ni kan. Pelajar tu tolak dengan amount kat sini. Okay. Ini tolak dengan yang jumlah ini, saya dapatlah baki HB dekat sini. Mudah saja untuk akaun penerimaan dan pembayaran. Sangatlah mudah. Okay. Tak susah pun. Okay, tak susah pun. Okay. Okay, sekarang kita tengok apa beza akaun penerimaan dan pembayaran bagi kelas dan persatuan dengan buku tunai bagi entiti yang beroperasikan keuntungan. So kita ketahuilah beza. Beza buku tunai dengan akaun penerimaan dan pembayaran. Okey, dia punya persamaan dia sama. Kita rekod semua penerimaan dan pembayaran dalam buku tunai, itu samalah. Akaun penerimaan dan pembayaran pun sama, kita rekod penerimaan dan pembayaran. Okey. Tapi beza dia adalah kelas dan persatuan, kita membuat ringkasan penerimaan dan pembayaran dari buku tunai ke akaun penerimaan dan pembayaran. Okey, kalau entiti beroperasikan keuntungan, dia tak ada akaun penerimaan dan pembayaran. Okey, so itu beza dia lah. Okey, yang ni kena tahu sebab ni silibus Civitech dan dia boleh ditanya. Okey, so apa saja yang ada dalam silibus Civitech tu perlu tahulah, tak boleh skip. Okey, kena belajar semua. Okey, so itu beza dia Okey, itu beza dia. Okey, so sekarang ada soalan tak nak tanya? Okey, ada soalan tak nak tanya? Okey, Fazli Nordin baru masuk. Ambil tenden jap. Ya, Fazli. Dah baru masuk. Saya dah separuh jalan tadi. Siapa ni? Haris, Azrai, Ashraf. Siapa lagi yang baru masuk ni? Faik pun tadi baru masuk Faik? Faik dah masuk. Ashraf Rozailan. Oh, lambat dia masuk. Ya, jangan sini.
Okey. Okey, sambung balik semula. Okey, ada soalan tak nak tanya untuk yang ni? Okey, Wan Nur Izzati tanya, cikgu, sewa lokal tu sama tak dengan sewa laci? Samalah. Okey, kalau dekat Pulau Ronang tu kita panggil lokal kan? Tapi kalau laci tu pun samalah, sewa laci, sewa lokal samalah. Dia menyewakan tempat simpan barang sebenarnya. Okey, lepas tu ya Ayuni Yasmin, cikgu, bayaran fee masuk sama tak dengan bayaran masuk? Okey, bayaran fee masuk, okey dengar betul-betul bayaran fee masuk adalah bayaran untuk awak masuk kelab tersebut. Okey, awak masuk kelab tersebut, awak nak daftar jadi ahli, kita ada satu bayaran. Okey, kita ada satu bayaran, nama dia adalah bayaran fee masuk. Dia bayaran pendaftaran sebenarnya dia sama. Okey, nama dia adalah bayaran fee masuk. Okey, lepas tu bayaran masuk pula biasanya, okey, bayaran masuk pula biasanya. Contoh kita buat pertandingan. Okey, kita buat pertandingan bola sepak. Okey, kita buat pertandingan bola sepak. So, siapa-siapa yang nak masuk pertandingan tersebut kena bayar bayaran masuk. Okey, iuran pertandingan tu lah. Okey, dia tak sama sebab dia ada perkataan fee kat depan tu. Fee masuk tu adalah bayaran untuk jadi keahlian tu lah. Okey. Okey, Izzatul Alia tanya, cikgu, honorium tu apa? Okey. Biasanya orang yang kita urus, yang menguruskan kelab ni, sebab kelab ni kan bukan berasaskan keuntungan. Okey, dia tujuan dia adalah untuk jaga kebajikan ahli. Jadi, orang yang menguruskan kelab ni biasanya diorang tak ada gaji. Okey, mereka ni tak ada gaji. Jadi, bayaran imbalan okey, untuk mereka adalah kita bagi dia honorium. Honorium ni adalah sagu hati lah. Sagu hati kepada orang yang menguruskan kelab ataupun persatuan tersebut. Okey, sagu hati kepada mereka sebab mereka ni willing untuk menguruskan kelab dan persatuan. Dan biasanya mereka ni dilantik dalam mesyuarat agung kelab dan juga persatuan. Bukannya suka-suka hati orang boleh uruskan kelab Kita adakan undian dan kita buat pelantikan lah dalam mesyuarat agung siapa yang akan menguruskan kelab, siapa ahli lembaga pengarah dia lah nanti yang akan menguruskan kelab. Biasanya macam tu. Okey. So ada soalan lain lagi nak tanya? Okey, sekarang kita akan tengok jenis-jenis yuran. Okey, apa yuran yang ada dalam kelab dan persatuan? Okey. Okey, pertama sekali awak akan tahu yuran tu maksudnya apa. Okey. Yuran merupakan sumber pendapatan utama bagi kelab dan persatuan yang dibayar oleh setiap ahli. Maksudnya kalau awak jadi ahli kelab dan persatuan tersebut, awak kena bayar yuran. Okey. So, ada 3 jenis yuran. Okey, ada 3 jenis yuran. Yang pertama adalah yuran masuk. Yang kedua adalah yuran tahunan ataupun bulanan. Kalau tahunan tu dia bayar setahun sekali. Kalau yuran bulanan tu setiap bulan lah dia bayar, okey? Lepas tu ada yuran pertandingan. Yuran pertandingan ni kalau awak buat pertandingan, dikenakan yuran kan, okey? So itu adalah yuran pertandingan. So ada 3 jenis yuran lah dekat sini, okey? Jangan Firaj. Okey, kita tengok yuran masuk. Okey, yuran masuk ni adalah yuran yang dibayar oleh setiap ahli yang baru. So siapa-siapa baru nak masuk kelab ataupun persatuan tersebut, mereka kena bayar yuran masuk. Okey, dia dibayar semasa pendaftaran. Okey, dia boleh dikategorikan sebagai pendapatan hasil atau pendapatan modal bergantung kepada dasar kelab dan persatuan berkenaan. Jadi nanti saya akan terangkan lebih terperinci lah. Okey. So, yuran masuk ni sama juga dengan yuran pendaftaran. Okey. Yuran tahunan atau yuran bulanan. Okey, yuran tahunan atau yuran bulanan adalah yuran yang dibayar oleh ahli pada setiap tahun atau bulan lah. So bergantung pada kelab tu. Kalau tak kata okey bayar setahun sekali, kena bayarlah setahun sekali. Kalau dia kata kena bayar setiap bulan, so kena kutiplah setiap bulan. Okey. Dia dikategorikan sebagai pendapatan hasil dan akan dikreditkan ke akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey. Yuran ni dalam bahasa Inggeris kita panggil fee Yuran dalam bahasa Inggeris panggil fee.
Okey, yang seterusnya adalah yuran pertandingan. So, apa itu yuran pertandingan? Yuran yang dikenakan kepada ahli dan juga orang ramai yang ingin menyertai pelbagai aktiviti pertandingan anjuran kelab dan persatuan. So, bila kita buat pertandingan, bila kita buat pertandingan, so kita kenakan yuran, okey? Okey, dia dikategorikan sebagai pendapatan hasil dan dikreditkan ke dalam akaun pendapatan dan belanjaan. So, dia adalah pendapatan hasil. Nanti pelajar kena tahu apa beza pendapatan hasil, apa beza pendapatan modal. Okey, sebab ada kesan bila kata pendapatan hasil macam mana, pendapatan modal macam mana, saya memberi kesan sebenarnya pada akaun penerimaan, pada akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, so pelajar kena tahu. Nanti saya akan terangkan lebih detail lah. Okey, yang seterusnya yuran semasa. Okey, yuran semasa ni apa? Yuran yang diterima dalam tempoh perakaunan semasa. So, semua yuran yang awak terima dalam tempoh perakaunan semasa itu dipanggil sebagai yuran semasa. Yang ni pelajar kena fahamkan betul-betul sebab nanti nak buat akaun yuran. Kalau tak faham term-term ni, nanti akaun yuran tak boleh buat. Okey, yuran semasa adalah semua yuran yang terima dalam tempoh perakaunan semasa. Okey. Apa yang berlaku pada yuran semasa, kita akan kreditkan ke dalam akaun yuran lah. Sebab dia adalah hasil. Okey, jadi kita akan kreditkan ke dalam akaun yuran. Okey, yuran lapuk. Apa nama yuran lapuk? Yuran yang belum diterima pada tahun kewangan yang lepas dan dihapuskan dalam tahun perakaunan semasa kerana tidak dapat dikutip daripada ahlinya. Okey, saya bagi contoh. Tahun ni 2021. Okey. Tahun lepas 2020 ada lagi lebih kurang 10 orang tak bayar yuran. Okey, 10 orang ni tak bayar yuran. Mungkin sebulan RM10, 10 orang mungkin dia tak bayar dalam RM100 lah. Okey. So, kita decide, kita buat keputusan, kita dah keluarkan dia dari kelab. Jadi kita anggap dia sebagai yuran yang tak boleh dikutip. So kita hapuskan dia, kita lupuskan dia. So kita rasa kita pun dah keluarkan daripada kelab, kita pun dah batalkan keahlian dia apa semua dan sebagainya. Maka kita isiakan dia sebagai yuran lapuk. Itu tidak dapat dikutip daripada ahli lah. Dia dikategorikan sebagai perbelanjaan hasil dan akan didebitkan ke akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, dia akan didebitkan lah sebab dia adalah kategori pekerjaan. Okey. Okey, sekejap Yuran belum terperoleh. Okey, apa tu yuran belum terperoleh? Okey. Yuran lapuk dengan yuran belum terperoleh beza tak sama. Okey. So, yuran belum terperoleh adalah yuran tahun yang akan datang yang telah diterima pada tahun kewangan semasa. Maksudnya sekarang 2021 bulan 6. Tapi ada ahli yang dah bayar untuk bulan 7, 8 dan 9. Dia dah bayar awal. Padahal sekarang baru bulan 6 kan. Okey, dia dah bayar lebih. Okey. Dia bayar bulan 7, bulan 8 dan bulan 9 sekali. So itu dipanggil sebagai yuran belum terperoleh. Okey. Yuran tahun akan datang yang telah diterima pada tahun kewangan semasa. Okey, so itu maksudnya lah. Okey, dia dikategorikan sebagai liability semasa dalam penyata kedudukan kewangan. Okey, sebab kita tak bagi lagi perkhidmatan dekat dia tapi dia dah bayar. Itu maksudnya, okey. Dia tak bagi lagi perkhidmatan kat dia tapi dia dah bayar. So dia dikira sebagai liability lah. Kita berhutang dengan dia. Okey, sampailah selesai dia punya tempoh tu, boleh dia tidak dikira sebagai hutang. Okey, yuran belum terima. Apa pula yuran belum terima? Okey, yuran belum terima adalah yuran tahun perakaunan semasa yang masih lagi belum diterima. Contoh sekarang dah bulan 6. Tapi yuran bulan 5, bulan 4, bulan 3 masih lagi ahli tak bayar. Tak bayar lagi yuran tersebut. So itu dikira sebagai yuran belum terima. Okey, dia dikategorikan sebagai aset semasa dalam penata kedudukan kewangan. Dia beza dengan yuran lapuk tadi ya. Tadi yuran lapuk adalah yuran yang tak dapat dikutip kan. Memang tak dapat dikutip. Yang belum diterima ni kita belum tahu lagi dia tak boleh dikutip ke tak. Okay, cuma kita belum terima. Okay, mungkin ahli bayar lambat. Okay. Okay, sekarang kita tengok macam mana kita nak sediakan akaun yuran. Untuk kelab dan persatuan, akaun yuran ni sangat-sangat penting. Pelajar kena tahu macam mana nak sediakan akaun yuran. Okay, akaun yuran ahli ni direkodkan mengikut prinsip pengiktirafan hasil dan juga belanja. Okey.
Kalau ikut prinsip ni, yuran diterima dan diselaraskan terlebih dahulu sebelum dikreditkan ke akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, kenapa kita kena buat akaun yuran? Sebab nanti kita perlu postkan yuran tersebut ke dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Sebab tu awak kena buat pelarasan dulu akaun yuran. Sebab awak nak tahu betul-betul berapa jumlah yang sebenar yang masuk ke dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, macam mana kita akan sediakan yuran ahli? Yuran belum terima pada awal tahun dicatatkan di sebelah debit akaun yuran ahli. Sementara yuran belum terperoleh pada awal tahun dicatatkan di sebelah kredit akaun yuran ahli. Okey, yuran belum terperoleh pada akhir tahun dicatatkan di sebelah debit akaun yuran ahli. Sementara yuran belum terima pada akhir tahun dicatatkan di sebelah kredit akaun yuran ahli. Okey, so ini format dia. Ini maksud dia sebenarnya. Ini adalah yuran belum terima awal tahun. Ini adalah yuran belum terperoleh awal tahun. Kalau awak nampak, okey, saya contoh yang kat sini. Yang ini, nampak tak dia bersilang? Kan dia bersilang Okey. Kalau dia baki awal tahun, yuran belum terima sebelah debit. Tapi kalau dia baki akhir tahun, yuran belum terima sebelah kredit. Okey, yuran belum terperoleh kalau awal tahun dia sebelah kredit. Tapi kalau dia baki akhir yuran belum terperoleh, dia adalah sebelah debit. Ini adalah bank. Bank ini adalah jumlah yuran yang awak terima tahun semasa. Ini bank ni adalah jumlah yuran yang awak terima tahun semasa. Tak kisahlah awak dapat berapa, RM10,000, RM8,000, RM9,000. Untuk nilai bank. Okey, pendapatan dan belanjaan inilah yang awak akan imbangkan. Okey, yang ini adalah kita panggil sebagai angka ni sebagai angka imbangan lah. So nilai ni nanti yang kita akan postkan dalam pendapatan dan belanjaan. Sebenarnya kalau dalam soalan, kadang-kadang tak semestinya dia suruh cari pendapatan dan belanjaan. Kadang-kadang dia bagi pendapatan dan belanjaan, dia suruh awak cari nilai bank. Okay, so bergantung pada soalan, dia nak yang macam mana. Okay, kadang-kadang dia bagi yuran belum terima, pendapatan belanjaan, nilai bank, dia suruh awak cari yuran belum terima akhir. Okey, so semua bergantung kepada soalan. Tapi ini adalah format akaun yuran. Awak kena hafal. Okey, ini formatnya lah. Awak perlu hafal. Okey. Nak mudah, yuran belum terima ni aset kan? So kalau baki akhir dia mesti bertentangan lah sebelah kredit. Yuran belum terperoleh ni adalah liability. So kalau baki akhir dia sebelah debit. Silangkan saja. Okey, yang tengah ni sebelah debit adalah pendapatan dan belanjaan. Sebelah kredit adalah nilai bank. Okey. Mudah sajalah. Okey, perlu hafal. Okey, contoh 2. Kita bagi contoh 2. Okey, contoh ni adalah diambil daripada buku-buku kelab sukan Taman Bestari di Keluang. Okey. Okey, dia bagi yuran belum terima 240. Yuran belum terperoleh 420. So ini adalah baki BD. Baki awal. Okey. Yang ini 31 Disember adalah baki HB. Itu maksud dia. Okey, adalah baki HB. Okay, so dia kata yuran ahli semasa yang terima bagi tahun 1 Disember berjumlah 12,120. Okey, so ini semasa yang terima. So ini adalah nilai bank sebenarnya. Jumlah yang diterima tu kan tahun semasa tu. So itu adalah nilai bank. Okey, apa yang dia suruh buat adalah dia suruh sediakan akaun yuran. Lepas tu dia suruh sediakan catatan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Lepas tu dia suruh buat catatan dalam penyata kedudukan keuangan. Okey, so macam mana kita nak buat ni kan? Okey, so kita tengok contoh jawapan. Okey. Okey, tadi yuran belum terima baki awal 240 masukkan. Lepas tu yuran belum terperoleh
baki awal 420. Okey. Lepas tu tadi dia bagi bank 12,120. Okey. Okey, lepas tu yuran belum terperoleh 380 tadi baki akhir. Tarikh 31 Disember. Yang ni, kita tunjuk balik semula. Yang ni. Okey, tarikh 31 Disember. Okey, yang ni, tarikh yang ni. Okey. Kita balik. Okey, lepas tu yuran belum terima 260. Okey, ini ada nilai bank tadi yang kita cari tadi. Okey, so awak imbangkan, awak akan dapat pendapatan dan perbelanjaan. 12,180. So, 12,180 ni kat mana awak nak kena postkan dia? Awak kena masukkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan sebelah kredit. Namanya adalah yuran ahli. Kenapa namanya yuran ahli? Sebab kita ambil daripada akaun yuran ahli ni. Kan takkan kita nak tulis pendapatan dan perbelanjaan lagi, salah. Kita ambil daripada mana? Kita ambil daripada yuran ahli. Okey, so namanya adalah yuran ahli. Nilainya adalah 12,180. Ada nota kat sini. Sila lihat tarikh untuk menentukan baki awal dan baki akhir kan. So kalau tarikh 1 hari bulan tu baki awal. Kalau tarikh 31 Disember itu baki akhir. Okey. Lepas tu macam mana kita nak postkan dalam data kedudukan kewangan? Okey. Yuran belum terima ni tadi adalah kategori aset. So, kita postkan dia masuk dekat dalam akaun yuran belum terima dalam bahagian aset semasa. Okey, yuran belum terperoleh ni adalah liability. So, kalau awak tengok anak panah ni, kita postkan dia masuk dekat data kedudukan kewangan bahagian yuran belum terperoleh 380. Kena post bila awak akan yuran. Awak kena postkan dekat pendapatan dan perbelanjaan. Lepas tu awak kena postkan dekat data kedudukan kewangan. Yang masuk pendapatan dan perbelanjaan cuma satu je lah. Tapi yang masuk dekat data kedudukan kewangan awak kena tengok lah. Kalau yuran belum terperoleh ada, kena postkan lah dekat yuran belum terperoleh dekat bahagian liability semasa. Yuran belum terima kalau ada, kena masukkan dalam bahagian aset semasa. Yuran belum terima. Habis cikgu kalau cari-cari tak ada, macam mana? Tak payahlah pening kepala, tak payahlah masuk dalam data kedudukan kewangan. Kan dah tak ada. Dia kadang-kadang salah satu je yang ada, kadang-kadang dua-dua ada. Dia macam gitulah. Okay. Okay, kita tengok yang seterusnya. Setakat ada soalan tak? Nak tanya? Okey, tak ada Sini dia bagi 1 Januari. So, saya kata 1 Januari kalau 1 hari bulan dia adalah baki BB. Okey, yang ni pelajar kena faham. 1 hari bulan dia adalah baki BB. Sama lah juga kalau buat mata pengasingan untung rugi ke, buat mata nilaikan tunggal ke, sama tengok tarikh, okey? Okey, lepas ni adalah akaun penerimaan dan pembayaran. Maksud berapa yang diterima. Okey, sekarang tahunnya adalah 2017. Yuran ahli 2016, maksudnya tahun lepas dia dapat 850. Okey, yuran ahli tahun 2017, tahun sekarang lah. Yang ni adalah yuran belum terima. Kan sebab tahun lepas punya kan, dia baru bagi tahun ni. Yuran ahli 2017 adalah yang tahun ni yang dia dapat 26,400. Yuran ahli 2018 960, ini adalah yuran hasil yuran belum terperoleh. Patutnya bayar tahun depan tapi dia dah bayar tahun ni 2017. So 960 ni adalah yuran belum terperoleh. Okey, lepas tu ada maklumat tambahan lagi. Bermaksud ini semua adalah yang diterima pada 1 Januari. Itu adalah baki BB. Tu kena faham Okey. Yuran belum terima pada 31 Disember 2017 berjumlah 880. So bila tarikh 31 Disember bermaksud ini adalah untuk baki HB. Dan yuran tahun 2016 yang masih tertunggak dihapuskan sebagai yuran lapuk. Sepatutnya yuran belum terima ni sepatutnya ada 1,450. Tapi bila kita tengok dekat yuran bahagian akaun penerimaan dan pembayaran tahun tersebut, yuran ahli 2016 yang kita terima hanyalah 850 saja.
Okey, yang kita terima hanyalah 850 saja. So, ada lagi baki lah kan yang belum bayar. Cuba pelajar kira berapa lagi yang tak dapat dikutip tu? Kira berapa? 600. Okey, dapat 600. So 600 ni dia kata hapuskan sebagai yuran lapuk. Dia kata hapuskan. Okey, so dia kata kat sini sediakan akaun yuran, catatan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan, catatan dalam penata kedudukan kewangan. Okey, yang ni cara baca dia lah. So kita tengok jawapan dia. Betul tak awak yang kira? Okey, so tadi yuran belum terima 1450. Patah balik slide. Sama tak? Inilah baki. Ni. Okey, baki BB 1450. Okey, lepas tu yuran belum terperoleh. Okey. Conteng pula sekejap Okey. Lepas tu yuran belum terperoleh dapat 1380. Baki BB 1380. Macam mana awak tahu dia baki BB? Sebab ni tarikh 1 Januari. Okey, so dia ada baki BB. Okey, so masuk kat sini lah. Yuran belum terperoleh 1380. Okey, lepas tu bank. Bank ini adalah jumlah yang awak terima. Okey, 28,210. Okey, cuba pelajar bagi tahu saya. Okey, pelajar bagi tahu saya macam mana dapat bank 28,210. Bagi tahu saya macam mana boleh dapat bank 28,000 tu? Daripada mana dapat? Daripada yuran ahli, cikgu. Okey, macam mana dapat 28,000 tu? Tambah semua yuran ahli. Pandai. Okey. Awak tambahkan semua 850. Awak tambahkan 26,400. Awak tambahkan 960. Okey, bagus Siapa yang jawab tu maksudnya dia faham. Okey, tambahkan semua sekali ni. Cursor saya hilang pula. Mana cursor saya pergi? Okey, tambahkan ni semua sekali ni. Awak tambahkan semua sekali ni, awak dapat nilai bank. Okey, awak tambahkan semua sekali tu, awak dapat nilai bank. So, awak dapat dekat sini lah. Bank dia 28,210. Conteng kat sini pula. Okey, lepas tu ini yuran lapuk tadi. Yuran lapuk tadi awak kira 600 kan? Masukkan dekat sini. Yuran lapuk tadi masukkan dekat sini. Okey, yuran belum terima 880 dengan 960 ni tadi dekat soalan lah. Ni. Yuran belum terima 880. Okey, dekat sini. Okey, lepas tu 960 ni itu adalah hasil ataupun yuran belum terperoleh. HBT hasil belum terperoleh ataupun yuran belum terperoleh. Itu cara baca dia. Okey, itu cara baca dia. Okey. 960 ni awak pindahkan. Awak dapat dekat sini. Yang ni tadi yuran belum terima 880 dekat maklumat tambahan. Bank tadi awak tambahkan dekat akaun penerimaan dan pembayaran semua sekali awak dapat 28,210. Okey, awak imbangkan. Okey, awak tambah semua ni awak dapat RM31,070. Tolak 1450. Tolak 960. Awak dapatlah jumlah yang masuk pendapatan dan perbelanjaan. 28,660. Okey, so baru settle akaun yuran. Okey, lepas tu apa yang perlu awak buat adalah tadi 28,660 ni masukkan dekat dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Namanya adalah yuran ahli. Kenapa dia sebelah kredit? Sebab yuran ahli ni adalah hasil. Yang ni pelajar kena faham. Kenapa dia sebelah kredit? Sebab yuran ahli ni adalah hasil. Okey, dia adalah hasil. Okey, yuran lapuk ni pula kena postkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Kenapa kena postkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan sebagai debit? Sebab dia adalah belanja.
Okey, sebab dia adalah belanja. Okey, pelajar, untuk kelak dan persatuan, kita tengok beza hari tu kan. Kita tak buka akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Tapi nama dia adalah akaun pendapatan dan perbelanjaan. Konsepnya sama macam akaun untung rugi. Cuma namanya adalah akaun pendapatan dan perbelanjaan. Untuk kelak dan persatuan, kita tak buka akaun untung rugi, tapi kita buka nama dia adalah akaun pendapatan dan perbelanjaan. So, yuran lapuk tadi adalah belanja. Sama juga kalau awak buka awak buka akaun untung rugi kan, ada akaun belum terima lapuk, ABT lapuk kan. Dekat ABT tu kan yang tak dapat diputih tu kan. Okay, so samalah. Okay, dia adalah belanja. Okay, kita tengok yang seterusnya. Okay, dekat data kedudukan kewangan pula nak buat macam mana? Samalah. Tadi akaun yuran ni kan. Okay, awak tengok akaun yuran ni, yuran boleh terperoleh ni kena postkan lah dekat dalam PKK. Yang ni pun sama, 880 ni pun sama, kena postkan dalam PKK. Nak tahu dekat PKK dia asset ke dalam liability? Tengok ni, yuran belum terima, post ke depan dapat sebelah debit kan. So bila dapat sebelah debit maksudnya dia asset. Okay, yuran belum terperoleh sebab dia baki HB kan, angka pengimbang. Okay, kita post ke depan dapat sebelah kredit. So kalau dia kredit maksudnya dia adalah liability. So bila kita postkan dekat penata kedudukan kewangan, so dia akan dapat macam ni lah. Okay, yuran belum terima aset semasa 880. Yuran belum terperoleh liability semasa 960. Yang ni jangan lupa postkan pada penata kedudukan keuangan. Okay, mesti postkan sebab dia adalah aset semasa dan juga liability semasa. Okay. Okay, Syarul Amali tanya cikgu, pendapatan dan perbelanjaan tu macam mana dapat 28,660? Okay, kita patah balik. Syarul Amali, yang awak tanya tadi tu awak dah dapat jawapan ke belum? Belum, cikgu. Belum. Kejap Okay, sekarang semua Syarul Amal kita. Okay, mula-mula awak tambahkan ni 1380 tambah 28,210 tambah 600 tambah 880. Berapa awak dapat? Berapa tadi, cikgu? Ni yang dekat tepi ni, semua sekali ni. 1380 28210 Dapat 31,070. Okay, dapat 31,070 kat sini yang keimbangan. Okay, sekarang 31,070 ringgit. Okay, awak tolakkan dengan 1450 960. Berapa dapat? Dapat 28,660. Okay, so macam tu lah cara nak cari 28,660. Yang ini sebenarnya yang perlu kita cari. Cuma dalam buku test awak tengok dia dah ada jawapan kan. Sebenarnya ini adalah yang perlu kita cari. Ataupun bergantung pada soalan lah. Kadang-kadang dia bagi pendapatan dan belanjaan, dia suruh cari nilai bank. Ada soalan pun macam gitu. So dah faham macam mana dapat 28,660? Okay. Ada soalan lain lagi nak tanya? Ada soalan lain lagi nak tanya? Yang masuk kelas pada hari ini? Okey, ada soalan lagi. Rifki tanya, cikgu yang pendapatan dan perbelanjaan tu macam mana dapat 12,180? Okey, saya pergi balik dekat slide. 12,180.
Nampak tak slide saya, Rifki? Rifki, ada tak? Sekejap sebab saya tak boleh. 12,120. Awak tambah 260. Berapa awak dapat? Okey, awak dapat angka imbangan ni lah. 12,800. Okey. Pendapatan dan perbelanjaan ni sebenarnya yang perlu kita cari. Dia adalah tanda soal. Okey, so 12,800. Awak tolakkan dengan 240. Awak tolakkan dengan 380. Berapa awak dapat? Okey, so awak akan dapat nilai ni adalah 12,180. Okey, so maksudnya macam tu lah cara nak cari. Tapi dekat soalan, tak semestinya kadang-kadang dia suruh awak cari nilai pendapatan dan perbelanjaan. Kadang-kadang dia suruh cari nilai bank. So tu bergantung pada soalan dan kena tengok lebih banyak contoh soalan. Nanti saya akan bagilah latihan. Okey, bergantung kepada soalan. Okey, ada lagi tak soalan nak tanya? Okey, 12,120. Yang ni bukan baki. Tapi ini adalah nilai bank. Okey, macam mana dapat nilai bank? Tengok slide sebelum ni. Dia bagi tahu kat sini, yuran ahli semasa yang diterima bagi tahun berakhir 31 Disember berjumlah 12,120. Ni soalan kebal. Pelajar kena kenal pasti ini baki akhir ke ataupun apa. So sebenarnya dekat soalan ni, bila dia kata yuran ahli semasa yang diterima, okey, yuran ahli semasa yang diterima, ini adalah nilai bank. Kebal dia dekat sini lah. Pelajar kena kenal pasti. Walaupun dekat sini dia kata 31 Disember kan. Okey, maksud sepanjang tahun tu jumlah duit ataupun jumlah yuran yang diterima adalah sebanyak 12,120. Sampai tarikh 31 Disember, jumlah yuran yang dia terima adalah 12,120. So itu adalah nilai bank. Okey, itu adalah nilai bank. That's why bila kita buka akaun yuran tadi, kita dapat kat sini bank 12,120. Sebenarnya kan, nanti kalau awak tengok latihan buku teks tu tak banyak sangat. Nanti saya bagi lagi extra latihan lepas dah habis syllabus buat latihan 2B. Dia ada macam-macam bentuk soalan yuran ni. Dan yuran ni sebenarnya agak susah juga sebenarnya. Di antara topik yang susah jugalah. Okey, dia ada macam-macam bentuk. Kadang kita tak faham ayat dia. Oh, rupanya itu untuk nilai bank. Oh, rupanya ini untuk ini. Okey. So kena tengok banyak contoh soalan. Nanti saya akan bagi set-set soalan ni lepas habis syllabus lah. Dah habis syllabus nanti akan buat latihan 2B. Okey. Ada lagi tak soalan nak tanya?